Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton e-seminar pelaburan 360 hari bertajuk Asas Pengurusan Hutang dan Pinjaman. Pernahkah anda terfikir anda mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya? Ianya tidak mustahil lah kalau berlaku jika jumlah pinjaman anda melebihi pendapatan anda. Jadi, bagaimana hendak memastikan anda tidak berbelanja melebihi pendapatan? Terutamanya jika anda menggunakan kad kredit. Dalam modul kali ini, anda akan didedahkan mengenai kaedah dan cara menguruskan hutang serta pinjaman supaya ianya tidak memberikan kesan negatif kepada kedudukan kewangan anda. Pengurusan hutang dan pinjaman ini sangat penting kerana ia akan memberi kesan kepada kedudukan kewangan anda pada masa hadapan. Untuk mengurus perbelanjaan dan hutang ini, perkara pertama yang perlu anda fahami ialah perbezaan antara keperluan dan kehendak. Saya terangkan dahulu mengenai keperluan. Yang mana keperluan ialah perkara asas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Contohnya, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kehendak pula ialah keinginan untuk hidup dengan lebih selesa, mewah dan bertujuan meningkatkan taraf hidup. Contoh kehendak adalah seperti memiliki barang kemas, vroom-vroom kereta, rumah mewah dan melancong. Okey, contoh paling mudah ialah makanan. Untuk memenuhi keperluan, anda perlu makan dan paling asasnya makan nasi, belaukkan ikan dan sayur pun sudah cukup untuk memenuhi keperluan anda. Namun, bila anda makan di restoran mewah atau di restoran makanan segera, ia sudah menjadi kehendak kerana anda melakukannya untuk keselesaan atau untuk menunjukkan anda mempunyai taraf hidup yang baik. Jadi, bagaimana hendak menentukan yang mana satu keperluan dan mana satu kehendak? Baiklah, biar saya bantu anda untuk menentukan hal ini. Pertama sekali, senaraikan perkara yang anda inginkan. Letakkan tanda bintang pada perkara yang anda rasakan penting. Seterusnya, nilaikan sama ada perkara yang anda tandakan bintang itu benar-benar satu keperluan. Jika ia masih boleh dipotong dan anda masih boleh hidup tanpanya, ia merupakan kehendak. Untuk senarai yang masih tinggal, tentukan sekali lagi sama ada ia benar-benar keperluan. Jika masih boleh dipotong, potonglah ia dari senarai anda. Akhir sekali, anda lihat kembali. Perkara yang masih ada dalam senarai itulah adalah keperluan anda. Mungkin anda terfikir, penting sangat ke untuk tahu membezakan keperluan dan kehendak? Jawapannya ialah kerana hanya dengan cara itu sahaja anda dapat mencapai matlamat kewangan anda. Tapi sememangnya lah kan, agak sukar untuk mengawal keinginan untuk membeli ni, terutamanya perkara yang berkaitan dengan kehendak. Manakan tidak, perkara berkaitan kehendak sememangnya ialah perkara yang akan memudahkan dan meletakkan kita dalam satu kelas tertentu. Contohnya, membeli beg dan pakaian berjenama, memiliki gadget terkini, bercuti dan sebagainya. Jadi dalam usaha mengawal kewangan, anda sebenarnya perlulah belajar untuk membuat analisis. Tanyakan pada diri anda, barangan yang anda inginkan itu satu keperluan atau kehendak? Jadi, buatlah analisis seperti yang saya terangkan tadi. Selepas membuat analisa, sekiranya perkara berkenaan ialah keperluan, anda baru boleh membelinya. Tetapi, jika perkara itu ialah satu kehendak dan boleh ditangguhkan pembeliannya, maka tangguhkanlah ya pembelian itu. Tahukah anda dengan menangguhkan pembelian ke atas benda yang tidak anda perlukan boleh memberi banyak manfaat kepada kedudukan kewangan anda. Antaranya, ini dia. Anda dapat menggunakan wang tersebut untuk dilaburkan dan dengan pelaburan akan memberi pulangan dan mengembangkan lagi jumlah wang anda. Selain itu, dengan menangguhkan pembelian, terutamanya ketika anda tiada duit pada ketika itu, anda dapat mengelak daripada berhutang.
Membeli sesuatu kehendak dengan berhutang adalah merugikan kerana anda perlu membayar kadar faedah. Ia menyebabkan anda akhirnya membayar dalam jumlah yang lebih besar. Jadi elakkan menggunakan kad kredit atau pinjaman peribadi untuk membiayai kehendak. Justeru, jika anda berjaya menangguhkan sebahagian besar daripada kehendak anda sebenarnya dapat mengelak daripada berhutang dan mempunyai lebih banyak wang untuk membelinya di kemudian hari menggunakan wang sendiri. Baiklah, saya harap anda sudah faham mengenai perbezaan antara kehendak dan keperluan. Baiklah, sekarang ini jom kita beralih pula kepada hutang dan juga pinjaman. Okey, hutang atau pinjaman selalunya berlaku apabila anda membeli tetapi tidak membayar secara tunai, tetapinya membuat komitmen untuk membayar di kemudian hari dalam tempoh yang tertentu dan biasanya anda perlu menanggung caj atau kadar faedah bagi hutang atau pinjaman yang diambil itu. Maknanya, hutang atau pinjaman sebenarnya bukanlah pengganti wang tunai anda, tetapi merupakan satu komitmen yang perlu dilunaskan menggunakan pendapatan anda dalam tempoh yang ditetapkan. Ianya mungkin mengambil masa contohnya seminggu, sebulan, setahun atau mungkin bertahun-tahun lamanya. Contohnya, kad kredit. Setiap kali menggunakannya, anda sebenarnya berhutang. Salah satu tanda kedudukan kewangan seseorang itu akan atau sedang berdepan masalah ialah dia menggunakan kad kredit secara sesuka hati untuk membeli perkara yang diinginkan. Bagaimanapun, tidak semua hutang itu memberikan kesan negatif. Ada juga hutang yang mampu memberi manfaat kepada penghutang. Nak tahu macam mana? Mari saya terangkan. Definisi hutang baik ialah apabila seseorang itu membeli barang secara berhutang dan barangan itu berpotensi untuk meningkat nilainya. Antara contohnya ialah pinjaman perumahan, pinjaman pendidikan, pinjaman perniagaan dan pinjaman hartanah. Hutang tidak baik pula ialah apabila seseorang itu membeli barangan secara berhutang, namun barangan berkenaan menghadapi susut nilai. Antaranya termasuklah kad kredit, pinjaman peribadi untuk perbelanjaan seperti membeli belah, bercuti dan sebagainya. Jadi, untuk pengurusan kewangan yang berhemah, anda perlulah mengelak daripada berbelanja melebihi kemampuan. Terutamanya dengan berhutang. Okey. Jadi sebab itulah berbelanja berdasarkan kemampuan dan pastikan anda mematuhi bajet yang telah disediakan itu. Selain itu, setiap kali anda mempunyai lebihan pendapatan, adalah lebih baik anda melaburkannya untuk mengukuhkan kewangan anda. Okeylah. Untuk segmen seterusnya kita akan lihat apa pula hutang dan bagaimana untuk menguruskannya.